A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin, habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengangkat tangan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan nikmat dapat berada di dalam majlis ilmu, nikmat masih lagi dapat berada untuk mendengar kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mendengar kalam baginda Nabi semestinya hati sekeras mana sekalipun akan terjentik hatinya, kerana kalam Nabi itu adalah merupakan cahaya dan keluar daripada zat manusia yang sangat mulia yang diutuskan Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan sebab itulah masyarakat sangat perlu untuk sering kali mendengar bicara baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana dengan mendengar kalam Nabi, hati yang keras bakal menjadi lunak, hati yang lunak semakin lunak, maka ia akan membawa kepada rasa kehambaan kepada Allah Azza wa Jal, rasa kerinduan dan kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita peluang untuk dapat mendengar ilmu, dapat mendengar sabdaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saya sendiri secara peribadi sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, melalui majlis ini saya dapat mempelajari dan berkongsi dengan semua yang berada dalam majlis ini apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan apa pula yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta apa yang telah diilhamkan oleh Allah kepada para ulama kita di dalam memahami sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah terpapar di skrin kita, Fadil Ustaz Muhdi Aziz yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin kita sekarang berada di Malaysia, beliau pula berada di Mesir. Maka beliau telah pun memaparkan kepada kita salawat yang menjadi pemula bicara kita di dalam majlis pembacaan kitab Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Humari. Maka marilah sama-sama, sebelum kita berselawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada para sahabat baginda, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada para isteri baginda, menghadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh ahli keluarga baginda tanpa berkecuali, dan kepada seluruh para sahabat baginda, kepada seluruh golongan tabi'in, tabi'in turun ke bawah, dan kepada guru kita yang menghasilkan kitab ini, yang kalau dari segi darjat keilmuan, maknanya beliau ini dianggap sebagai datuk kepada kami ataupun moyang kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Humari, kepada baginda Nabi, kepada para sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh para ulama, dan kepada juga Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Humari. Begitu juga kepada seluruh guru beliau, para murid beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, sama-sama para hadirin yang dirahmati Allah, kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan selawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita, yang selawat itu merupakan apa yang telah diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara mimpi kepada Syekh Musa Ad-Darir sewaktu Syekh Musa Ad-Darir bersama dengan para teman beliau berada di atas kapal yang sedang dilanda ombak ketika itu. Maka dengan berkat berselawat kepada Nabi dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi ini, Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Syekh Musa Ad-Darir serta seluruh yang berada di atas kapal ketika itu. Moga-moga selawat ini akan menyelamatkan kita daripada segala kemudaratan dan akan menyelamatkan kita daripada segala fitnah dan juga tipu daya dunia dan segala benda yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah. Moga-moga selawat ini akan menjadi pembenting kepada kita serta mengkabulkan segala hajat kita. Allahumma amin. Kita berselawat sebanyak 11 kali sebagai pembuka bicara dalam majlis ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita bersalawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 11 kali ya. Kok saya terkurang tu sebab rasanya cukuplah 11 Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita lidah yang terus basah menyebut nama Nabi, menyebut terus salawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kita semua sedia maklum, bersalawat kepada Nabi merupakan ibadah yang sangat mudah, namun pahalanya sangat melampau-lampau indah. Allahumma salli ala al-habibil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, amalan yang membawa kepada pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla, iaitu pada muka surat yang ke-9 daripada kitab Tamamul Minnah Bibayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Pada muka surat ke-9 insya-Allah kita akan meneliti apa yang akan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, merujuk kepada satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu merangkumi 5 perbuatan merangkumi 5 perbuatan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Maksudnya satu hadis bicara tentang 5 perbuatan. Jadi sebab tu Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan khamsun khisal, 5 perbuatan 5 perilaku. Maknanya sebelum ni kita dah belajar 5 perbuatan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla.
Dengan kita mempelajari hadis yang akan kita dengar sebentar nanti, kita akan mempelajari amalan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan juga ke-10 yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu pada muka surat yang ke-9 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulakan insya-Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal fi kitabih tamamil minnah bi bayanil al-khisalil mujibati lil jannah khamsu khisalin, 5 perbuatan maksud dia 5 perbuatan yang akan kita pelajari, maksud dia 5 perbuatan yang seterusnya yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. An Abi Katsir As-Suhaimi an abihi qala sa'altu Aba Dzarr radhiyallahu anhu. Kalau kita baca radhiyallahu anhuma juga betul. Kalau kita merujuk kepada Dzar, itu Abu Dzar, maksud dia bapa kepada Dzar. Dan sebahagian riwayat menyatakan Sayyidina Abu Dzar ini, beliau dipanggil sebagai Abu Dzar, iaitu bapa kepada Dzar, kerana anak beliau yang bernama Dzar merupakan sahabat Nabi SAW. Ada sebahagian kitab menyatakan perkara demikian, iaitu Abu Dzar, iaitu bapa kepada Dzar, yang mana Dzar juga merupakan sahabat Nabi, begitu juga dengan bapanya yang digelar sebagai Abu Dzar. Cuma menjadi kebiasaan para ulama hadis, mereka tidak perlu menyebut radhiyallahu anhuma apabila menyebut nama Sayyiduna Abu Dzar. Cuma ada kitab yang menyatakan beliau dipanggil sebagai Abu Dzar kerana anak lelaki beliau bernama Dzar, dan anak beliau ini adalah orang yang telah syahid, orang yang telah dibunuh syahid sewaktu peristiwa Al-Uraniyin. Beberapa orang yang datang daripada luar Madinah, mereka datang di Al-Madinah, kemudian mereka sakit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berada jauh daripada kota Madinah, duduk di kawasan gurun Sahara, padang pasir yang berdekatan dengan Al-Madinah. Di situ mereka diberikan minum air susu unta zakat, dan juga air kencing unta. Dan itu adalah merupakan perubatan zaman ketika itu. Jadi mereka telah minum air susu unta dan juga air kencing unta. Dan kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sebarang hadis Nabi SAW yang merujuk kepada perubatan itu perlu dirujuk dengan para doktor, kerana zaman berubah. Zaman berubah, sistem perubatan juga berubah. Apatah lagi dengan environment, dengan suasana, dengan hawa, dengan pemakanan yang berubah, maka tidak terlalu jauh. Kalau contoh air kencing unta pada zaman Nabi sesuai untuk berubat, tapi air kencing unta zaman sekarang dah tak sesuai untuk buat ubat, kerana pemakanan untanya yang berbeza pada hari ini. Begitu juga dengan udara yang mungkin dah tercemar. Jadi kata Syekh Yusri bin Rushdi, apabila kita menemui sebarang hadis yang bicara tentang perubatan, maka perlu dirujuk dengan para doktor, kerana apa yang Nabi sebut dari segi perubatan merujuk kepada zaman baginda Nabi yang mungkin sesuai. Perubatan itu mungkin disebabkan suasana tidak berubah, maka masih sesuai sampai ke hari ini. Namun kalau zaman sudah berubah, maka sistem perubatan juga akan berubah. Jadi mereka telah minum air susu unta dan juga kencing unta, dan akhirnya mereka sihat semula. Akhirnya mereka telah mencuri unta-unta zakat, dan mereka telah membunuh pengembala unta tersebut. Jadi sebagian kitab menyatakan pengembala itu adalah Dzar, yang merupakan anak kepada Abu Dzar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, begitulah yang disebut dalam sebagian kitab. Namun menjadi tradisi para ulama hadis, mereka hanya menyebut radhiyallahu anhu apabila menyebut nama Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. An Abi Katsir As-Suhaimi
an abihi qala sa'altu Aba Dzarr radhiyallahu anhu qultu dullani ala amalin idza amila al-'abdu bih dakhala al-jannah qala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tu'minu billahi wal yawmil akhir qultu ya Rasulullah inna ma'al imani amala qala yardakhu mimma a'tahu Allah. Okey, ini yang ditulis dalam kitab kita. Namun apabila saya merujuk riwayat-riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain yang Nabi sebut berdasarkan riwayat adalah mimma razaqahullah, mimma razaqahullahu. Tapi Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan di sini mimma a'tahullahu, dan nanti kita akan jumpa selepas ini sewaktu Syekh Abdullah Al-Ghumari mengulang semula hadis ini, beliau menyebut maksud yardakhu mimma razaqahullah. Jadi berkemungkinan berlaku kesilapan tanpa sedar di sini, berkemungkinan wallahu taala a'la wa a'lam. La'alla sawab, moga-moga yang benar adalah Syekh Abdullah Al-Ghumari ingin menulis razaqahullah, namun beliau sudah tertulis a'tahullah. Walaupun begitu, dari sudut yang lain tidak menjadi masalah untuk seseorang ulama hadis mendatangkan hadis secara makna, walaupun tidak mendatangkan secara lafaz yang dilafazkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Namun apabila beliau selepas ini akan mengulang dengan menyatakan mimma razaqahullah, maka saya merasakan wallahu taala a'la wa a'lam, mungkin beliau sebenarnya ingin menulis mimma razaqahullah, namun sudah berlaku kesilapan tanpa sedar, sama ada di pihak beliau atau di pihak orang yang mencetak kitab, dengan ditulis pula mimma a'tahullah. Namun tidak jauh beza di antara mimma a'tahullah dengan mimma razaqahullah. Baik. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardahu bihi? Qal ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana 'ayya dibaca begitu Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana 'ayya la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar? Qal yasna'u li akhraq. Qultu ara'aita in kana akhraq la yasna'u shay'a? Qal yu'inul maghlub. Qultu ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina maghluba? Qal ma turidu an yakuna fi sahibika min khair yumsiku an adhan nas. Qultu ya Rasulullah, idza fa'ala dhalik dakhala al-jannah? Qal ma min muslimin ya'malu khaslatan min haula illa akhadhat biyadihi hatta tudkhilahu al-jannah. Rawahu at-Tabarani wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahhahahu ala syarti Muslimin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok apa yang disebut oleh hadis ini secara terjemahannya daripada Abu Katsir As-Suhaimi, daripada bapa beliau. Bapa beliau telah berkata, saya telah bertanya kepada Sayyidina Abu Dzarr radhiyallahu anhu. Saya berkata kepada beliau, tunjukkan kepada saya akan satu amalan yang apabila seseorang hamba mengamalkan amalan tersebut, dia akan masuk syurga. Jadi ayah kepada Abu Katsir As-Suhaimi tanya kepada Sayyidina Abu Dzarr yang merupakan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, apakah dia amalan? Kalau saya lakukan, saya akan masuk syurga Allah Azza wa Jal. Jadi sini pun kita dapat belajar bahawa jangan melepaskan peluang apabila bertemu dengan orang-orang alim, tanya soalan. Sebab kalaulah si alim tu tak tahu soalan, tak tahu jawapan, maka moga-moga dengan sebab soalan itu beliau akan mengkaji apakah jawapannya. Kalaulah beliau tahu jawapan, maka yang bertanya akan mendapat manfaat daripada soalan tersebut. Lalu apabila Sayyidina Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ditanya dengan soalan ini, beliau telah berkata, saya telah bertanya perkara demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya
Selain daripada yang bertanya, yang ditanya juga pernah bertanya soalan yang sama. Sayyidina Abu Zar selaku orang yang ditanya, pernah bertanya kepada Nabi akan soalan ini. Jadi akhirnya yang bertanya, iaitu ayah kepada Abu Katsir As-Suhaimi, mendapat manfaat. Kerana kalaulah beliau tidak membuka soalan ini, nescaya jawapan itu kemungkinan Sayyidina Abu Zar tidak teringat untuk menyatakan perkara itu kepada orang lain. Maka dengan sebab soalan itu, akhirnya kita pun akhirnya mendapat manfaat dengan mengetahui 5 amalan yang disebutkan oleh hadis ini yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, saya telah bertanya perkara demikian, perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir, hari yang akhir, iaitu hari akhirat. Saya telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bersama-sama iman ini, bersama-sama dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, adakah di sana ada amalan? Baik itu dari sudut keyakinan. Dari segi i'tiqad, memanglah orang yang nak masuk syurga mesti dia kena beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman dengan seluruh rukun-rukun iman yang didatangkan oleh hadis-hadis yang lain. Kalau dia tidak beriman, maknanya dia bukan seorang Muslim. Kalau dia baik sekalipun, kebaikannya hanya akan dibalas oleh Allah di dunia, namun tidak akan mendapat sebarang habuan di akhirat. Lalu, apabila Nabi menyatakan bahawa kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari yang terakhir, iaitu hari akhirat, Sayyidina Abu Zar tanya, ada tak amalan yang membawa ke syurga selain daripada iman? Jadi tengok kalau Sayyidina Abu Zar tak tanya, maka tidak terkeluarlah jawapan daripada Nabi secara adatnya. Secara adatnya kalau tak tanya, orang tak jawab. Tapi tak mustahil juga Nabi menyatakan walaupun tidak ditanya. Jadi Sayyidina Abu Zar tanya, ada tak bersama-sama dengan iman ini amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla? Lalu Nabi SAW bersabda, yardahu mimma a'tahu Allah, ataupun mungkin yang diinginkan oleh Syekh Abdullah, yardahu mimma razaqahu Allah. Yardah, kamu seseorang memberi sedikit memberi sedikit hadiah daripada apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia, apa yang telah Allah rezekikan kepada dia daripada nikmat, dia bagi sedikit kepada orang lain. Jadi maknanya jangan loket, bagi sikit harta kita kepada orang lain secara sedekah ataupun hadiah. Lalu kata Sayyidina Abu Zar bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah apakah yang akan kamu lihat, maksudnya apa pandangan anda ya Rasulullah, sekiranya orang itu adalah orang yang fakir, dia tidak mendapati sebarang benda yang dia dapat memberikan kepada orang lain. Dia punya harta dia cukup-cukup ataupun tak cukup langsung. Jadi macam mana dia nak bagi ke orang lain? Dia pun tak cukup atau hanya cukup-cukup saja. Lalu orang ni macam mana pula? Dia dah terlepas peluang ini. Macam mana dia nak masuk syurga dalam keadaan dia tak ada duit? Lalu kata Allahumma salli ala sayyidina Nabi, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia hendaklah menyuruh dengan kebaikan dan dia menegah daripada sebarang perbuatan mungkar, sebarang perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal. Maksudnya menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kata Sayyidina Abu Zar, saya telah berkata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang anda akan lihat? Apakah yang anda lihat sekiranya orang itu adalah ayy? Orang itu adalah orang yang lemah. Ayy maksudnya dhaif. Orang yang lemah. Kalau ikut asalnya, ayy ni, ayy adalah isim fa'il. Isim fa'il daripada ayya. Ayya yu'ayyi. Jadi dia punya fa'il dia sama ada ayyun ataupun ayyun ataupun ayyan. Orang Mesir guna kalimah ayyan. Antara ayyan walai. Ayyan maknanya kalau dalam istilah orang Mesir, ayyan ni maknanya sakit. Kalau asal bahasa Arab, ay ni ataupun ayy ini ataupun ayyan adalah orang yang dalam ucapannya dia bercakap tu tak dapat difahami. Itu yang asal kalimah bahasa Arab. Cuma penggunaan orang sekarang, orang Mesir khususnya, saya tak tahu negara lain,
Dia guna kalimah ayyan merujuk kepada orang yang lemah, iaitu dia orang yang sakit. Cuma yang dimaksudkan dalam hadis ni merujuk kepada asal bahasa Arab, iaitu dia ni bercakap tapi bahasa dia tak pandai bercakap. Jadi dia punya ayat dia tidak difahami. Dia bercakap pun orang tak faham cakap dia. Dia tak reti dia bukan seorang yang petah bercakap. Jadi nak menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, perlukan kepada ucapan. Jadi macam mana dia kalau dia tak boleh bercakap, ataupun dia boleh bercakap tapi dia bercakap pun orang tak faham. Jadi dia sudah terlepas daripada melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia buat macam mana? Kata Sayyidina Abu Zar, macam mana kalau dia seorang yang tidak mampu, tidak petah, ataupun dia tidak mampu menjelaskan dalam ucapan, lalu dia tidak mampu untuk menyuruh benda yang baik, menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang baik, dan tidak mampu juga untuk menghalang daripada orang lain melakukan kemungkaran. Lalu Nabi kata, kalau begitu, yasna'u li akhraq. Dia melakukan untuk orang yang akhraq ni, kalau ikut asal bahasa Arab, maksud dia orang yang ahmaq. Ahmaq ni orang bodoh. Orang bodoh. Maksud dia orang yang dia ni dia tidak cerdik. Dia tidak cerdik. Dia menolong orang yang tidak cerdik. Maksudnya orang yang tak cerdik ni biasanya kadang-kadang dia buat satu perbuatan tu, perbuatan dia kadang-kadang membawa kepada kemudaratan dan kadang dia tak sedar. Dia tak cerdik. Cara dia mengurus hidup dia tak apa nak cerdik. Lalu kalau dia tidak cerdik, maknanya biasanya kadang-kadang bila dia masak dia tak elok. Kalau dia bercakap, kalau dia buat sebagai contoh, dia nak mengambil satu tindakan yang menyebabkan dia akan rugi. Dia berniaga pun dia tak reti. Jadi dia orang yang tidak cerdik. Lalu kata Nabi, yasna'u li akhraq. Dia melakukan sesuatu untuk orang yang bodoh. Maksudnya dia membantu orang yang bodoh tadi. Supaya orang tersebut tidak jatuh ke dalam kemudaratan. Okey. Jadi Nabi kata kalau dia tidak mampu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, jadi dia hendaklah membantu orang yang bodoh, orang yang tidak cerdik. Qultu ara'aita in kana akhraq an yasna' syai'an. Okey, kata Sayyidina Abu Zar, tengok nak kata yang Sayyidina Abu Zar ni subhanallah. Orang yang begitu teliti hatta dalam memberikan soalan. Nabi kata, okey, asalnya Nabi kata, okey, kalau dia tidak mampu, mampu untuk memberikan sebarang benda sedikit untuk orang miskin atau orang susah, suruh orang buat benda baik atau larang orang daripada buat benda mungkar. Jadi kata Sayyidina Abu Zar, kalau dia tak mampu pula ya Rasulullah, macam mana? Kalau dia tak mampu, Nabi kata, kalau begitu bantulah orang yang tidak cerdik. Tengok kata Sayyidina Abu Zar, macam mana pula ya Rasulullah kalau dia tu sendiri orang yang tak cerdik? Dia sendiri pun tak cerdik. Banyak buat silap. Dalam mengambil tindakan banyak rugi. Macam mana dia nak tolong orang, dia sendiri pun tak cerdik. Okey, macam mana pula orang ni nak dapat peluang untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Sayyidina Abu Zar begitu bersemangat bertanya soalan ini supaya kita pun dapat mengambil manfaat dan supaya seluruh umat Nabi SAW akan dapat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'inul maghlub. Kalau begitu dia hendaklah menolong orang yang dikalahkan. Maksud dia membantu orang yang dizalimi, membantu orang yang dizalimi. Qultu, kata Sayyidina Abu Zar, ara'aita in kana dha'ifan la yastati' an yu'ina maghluba. Bagaimana pandangan anda ya Rasulullah kalau orang itu pula seorang yang dhaif, dia sendiri adalah orang yang lemah dan dia sendiri tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi. Lalu kata Nabi SAW, ma turidu an yakuna fi sahibika min khair. Abu Zar, kamu tak nak ke bahawa sahabatmu itu ada benda baik yang dia boleh buat? Semua benda kamu, kalau dia tak mampu. Kata Rasulullah, hai, kamu ni tak nak ke ada orang yang boleh buat baik? Semuanya kamu kata, okey, kalau tak mampu. Maksudnya semua benda baik dia tak mampu nak buat. Nabi ta'ajub dengan sikap Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Kata Nabi, ma turid, kamu tidak mahukah? Maksud dia, itu maksud Nabi. Kamu tak mahu ke ada kebaikan yang dapat dilakukan oleh saudaramu itu? Orang yang kamu nak pastikan dia dapat masuk syurga.
Lalu Nabi menjawab apa yang ditanya oleh Sayyidina Abu Zar tadi, iaitu kalau orang tu sendiri tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi. Kata Nabi, yumsiku an azan nas. Dia menahan daripada melakukan kesakitan kepada orang. Maknanya dia menahan diri dia, menahan harta dia, menahan lidah dia, menahan seluruh yang dia miliki daripada menyakiti manusia. Jadi dia jaga diri dia supaya dia tidak menyakiti orang lain. Lalu kata Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, apabila seseorang telah melakukan perkara demikian, dia telah melakukan perkara demikian, maknanya dia telah melakukan kelima-lima perbuatan demikian, dakhalal jannah, adakah dia telah masuk syurga? Maknanya dia boleh ke masuk syurga apabila dia telah melakukan lima-lima perbuatan tadi. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin ya'malu khaslatan min haula illa akhadhat biyadihi hatta tudkhilahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang muslim pun yang melakukan satu sahaja daripada perkara-perkara tersebut, melainkan perbuatan yang telah dia lakukan itu akan mengambil tangan orang tersebut, lalu dia akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi kata, perbuatan, kalaupun satu, kalau dia tak buat lima lah contoh, dia hanya buat satu saja. Kalau dia buat satu pun daripada lima perbuatan ini, satu perbuatan itu pun, di akhirat nanti perbuatan itu akan ambil tangan orang tersebut dan akan menariknya untuk pergi ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi, mungkin maksud Nabi, Allah Azza wa Jal akan menjelmakan amalan tersebut sebagai satu makhluk. Maknanya amalan itu akan berupa, akan berjasad satu hari nanti. Kalau kira-kiranya kita tolong orang, mana ada zat pada benda tersebut. Namun mungkin Allah Ta'ala akan menjadikan benda yang bersifat abstrak tadi akan dijelmakan seperti objek di akhirat kelak. Lalu objek tersebut akan menarik orang itu masuk ke syurga Allah. Atau maksud Nabi bahawa ini satu kiasan bahawa orang yang melakukan amalan tersebut akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi mungkin itu atau mungkin ini tidak mustahil sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, di akhirat kelak Allah Azza wa Jal akan menjelmakan benda-benda yang di dunia ini tidak berjasad akan dijasadkan di akhirat kelak. Contoh kematian. Macam mana rupa kematian? Kematian mana kita tahu rupanya? Kita tahu lah orang tu mati, tapi mana nampak ada jasad, ada objek bagi kematian? Orang mati adalah, tapi kematian tu sendiri tak ada bentuk. Tapi di akhirat kelak Allah Azza wa Jal apabila telah mengeluarkan seluruh orang Muslim yang berada dalam api neraka daripada api neraka, lalu akhirnya mereka dibawa ke syurga Allah. Akhirnya di dalam syurga seluruhnya penduduk syurga, di neraka seluruh penduduk neraka. Tidak akan ada orang dalam syurga akan dimasukkan ke neraka, dan tidak akan ada seorang pun lagi daripada api neraka yang akan dikeluarkan daripada api neraka. Maknanya dalam syurga yang ada hanya orang Islam semata-mata, dalam api neraka yang ada dalam api neraka hanya orang yang tidak beragama Islam semata-mata. Ketika itu Allah Azza wa Jal akan menjelmakan kematian dalam rupa bentuk seekor kibas, seekor kambing biri-biri. Lalu kambing biri-biri itu disembelih. Dalam masa yang sama, semua orang, baik penduduk syurga, baik penduduk neraka, semua tahu bahawa pada yang mereka lihat kambing itu sebenarnya itu adalah kematian. Lalu apabila disembelih kambing tersebut, maksudnya disembelih kematian tersebut, akhirnya kematian pun mati. Maksudnya sudah tidak ada lagi orang yang akan mati selepas kematian dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Maka ketika itu bergembiralah penduduk syurga, kerana mereka akan tahu mereka akan kekal dalam syurga selama-lamanya tanpa mati. Dan bersedihlah orang dalam api neraka, kerana mereka tahu mereka tidak akan mampu untuk mati bagi menyelamatkan daripada hidup di azab dalam api neraka. Yang di syurga akan kekal selama-lamanya, yang di neraka juga akan kekal selama-lamanya. Wal'iyazubillahi min zalik. Jadi maknanya di akhirat kelak kadang-kadang ada benda yang di dunia ini dalam bentuk sifat, tetapi dijelmakan di akhirat dalam bentuk jasad. Jadi dalam hadis ni disebut amalan itu akan menarik tangan orang tersebut. Adakah ini kiasan? Mungkin.
atau memang realiti secara hakiki di akhirat kelak, amalan itu akan dijelmakan dalam bentuk satu objek, lalu objek itu akan menarik tangan pelakunya untuk dibawa masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tabarani wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahhahahu ala syarti Muslimin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahih beliau, dan Al-Imam Al-Hakim juga telah meriwayatkan hadis ini, dan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi telah menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih berdasarkan syarat Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu azza wa jal wa rahimallahu jami'a syuyukhina Allahumma amin. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, ishtamala hadzal hadis على 5 خصال غير الإيمان فإنا لم نعده لأنه شرط صحة في فعل أي خصلة من خصال الخير فبدونه لا يصلح عمل ولا يحصل ثواب. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu ini mengandungi 5 perbuatan tidak termasuk keimanan. Kalau sekali kita kira dengan keimanan ada 6. Namun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita tak akan mengira iman ini sebagai amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Sebab apa? Hadis ini cerita pasal 6, bermula dengan keimanan, berakhir dengan mengelakkan diri, menahan diri daripada melakukan kesakitan kepada orang lain. Kira-kiranya semua ada 6. Namun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita iktibar 5 sahaja. Kerana kita tidak akan mengira beriman kepada Allah dan hari akhir itu sebagai salah satu daripada perbuatan yang membawa ke syurga. Sebab apa? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, li'annahu ay li'annal iman syartu sihhatin fi fi'li ayyi khaslatin min khisalil khair. Kerana iman adalah syarat sah bagi sebarang perbuatan daripada perbuatan-perbuatan kebaikan. Maknanya perbuatan-perbuatan baik hanya akan diiktibar sebagai ibadah oleh Allah Azza wa Jal kalaulah pelakunya itu seorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam serta kepada seluruh benda-benda yang wajib diimani. Maknanya kalau dia melakukan segala amal soleh, dia puasa, dia zakat, dia itu, dia ini, tapi rupa-rupanya dia bukan orang Islam, dia tak nak masuk Islam, tapi dia nak sembahyang, tapi dia nak puasa, dia tolong orang, adakah dia akan berhak ke syurga Allah? Tidak. Kerana iman kepada Allah adalah syarat sah ibadat. Kalau dia beribadat sekalipun tapi dia tidak beriman kepada Allah, ibadatnya tidak sah. Bila ibadat tidak sah, dia tidak dianggap melakukan ibadah. Maka dengan sebab itulah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita tidak kiralah dalam buku ini beriman kepada Allah itu adalah merupakan salah satu cara untuk ke syurga Allah. Kerana memang segala amalan yang membawa ke syurga tidak akan bawa pelakunya ke syurga kalau tidak dengan sebab dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fabidunihi la yasluh amal wa la yahsulu thawab. Tanpa iman, maksudnya fabidunil iman la yasluhu amal. Sebarang amalan tidak berguna dan tanpa iman tidak akan terhasil sebarang pahala. Walau bagaimanapun Syekh Abdullah Al-Ghumari menghuraikan juga tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir yang disebut dalam hadis. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tu'minu billahi wal yaumil akhir lam yazkur al-imana bir-rusuli wa kutubihim ma'a anna al-imana biduni zalika la yasih lianna al-imana bil yaumil akhir lam yu'raf illa min jihati ikhbarihim bihi fi kutubihim فَالْإِيمَانُ بِهِ يَسْتَلْزِمُ الْإِيمَانَ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍ. Okay? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Nabi SAW dalam hadis ini menyebut beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Nabi tak sebut pula beriman dengan para Nabi, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan para Rasul, beriman dengan qada dan qadar. Cuma Nabi SAW menyebut beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Mengapa Nabi tak sebut pula rukun-rukun iman yang lain? Jadi kalau kami di Mesir, kami hadir kelas Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau menyatakan Nabi sebut tu'minu billah wal yaumil akhir dan seumpama hadis-hadis ini ala sabil
al-iktifa ala sabil al-iktifa, kalau tak silapnya yang Syekh Yusri sebut maksudnya ala sabil cukup untuk disebut setakat itu. Maknanya kamu sambung selepas itu. Maknanya Nabi SAW mendatangkan contoh. Beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Dan sambunglah. Ala sabil al-iktifa. Iktifa min haisu at-talaffuz. Sekadar cukup untuk sebut dua. Tetapi difahami maksudnya mestilah beriman dengan Nabi. Mestilah beriman dengan kitab-kitab. Nabi menyebut atas dasar al-ikhtisar. Atas dasar untuk ringkas. Min babi al-ikhtisar. Jadi itu yang Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani sebut selalu kepada kami. Di sini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, lam yadhkur al-iman bir-rusul wa kutubihim ma anna al-iman biduni zalika la yasih. Nabi SAW tidak menyebut dalam hadis baginda ini beriman kepada para rasul dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Sedangkan keimanan kepada Allah dan hari akhir tanpa beriman dengan para rasul dan beriman dengan kitab-kitab para nabi tidak akan diterima. Keimanan kepada Allah hanya akan diterima apabila orang itu beriman dengan segala benda yang wajib dia beriman. Kalau dia beriman dengan Allah, dia percaya Allah itu Tuhan, dia percaya ada hari akhirat, tapi dia tak percaya Nabi Muhammad, dia beriman atau tidak? Dia tidak beriman. Macam orang Yahudi, kalau kita tanya dia, percaya pada Allah? Dia kata percaya. Percaya pada nanti di akhirat akan ada hari akhirat? Dia kata percaya. Percaya dengan Nabi Musa? Percaya. Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya. Maknanya dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan orang-orang Kristian. Mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada para Nabi. Tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu mereka tidak beriman kepada Allah. Mesti orang itu dianggap beriman kalau dia beriman dengan seluruh perkara yang wajib untuk diimani. Yang telah sabit dengan dalil yang qat'i. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, walaupun begitu, Nabi hanya sebut dua saja, iaitu beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat. Kenapa? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kerana beriman dengan hari akhirat tidak akan dapat diketahui. Beriman dengan hari akhirat tidak akan dapat diketahui melainkan daripada sisi perkhabaran mereka, iaitu para nabi dan para rasul tentang hari akhirat di dalam kitab-kitab mereka. Maksud dia, li'anna al-iman bil yaumil akhir lam yu'raf illa min jihati ikhbaril anbiya bi al-imani bil yaumil akhir fi kutubihim. Tanpa para nabi dan para rasul tak akan kita tahu tentang hari kiamat. Tanpa ada kitab-kitab yang diturunkan, para nabi dan para rasul menunjukkan kitab-kitab itu kepada kita, tanpa kita beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi, maka kita tak akan mampu untuk faham tentang hari kiamat. Nabi sebut beriman dengan Allah kerana itu yang asas. Kemudian Nabi sebut beriman dengan hari akhir kerana nak pergi kepada beriman dengan hari akhir itu perlu melalui beberapa step, iaitu beriman kepada Allah, maksud dia beriman juga kepada yang diutuskan oleh Allah. Sebab kita beriman kepada Allah dengan cara perkhabaran para nabi. Mungkin orang itu dia kenal Allah secara fitrah. Namun dengan kedatangan Nabi, dia kenal Allah dan dia tahu cara nak beribadat. Dengan dia percaya kepada para nabi, dia akan percaya dengan apa yang didatangkan oleh para nabi. Antaranya kitab. Para nabi akan sebut kitab ini adalah kalam Allah, bukan kalam saya. Maka beriman kepada Allah yang membawa kepada beriman kepada para nabi, turut membawa kepada beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi. Bila baca kitab, bila dengar kalam nabi, mereka akan menyebut tentang beriman dengan hari akhirat. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, oleh itu fal imanu bihi, beriman dengan hari akhirat, yastalzimul imana bihim, beriman dengan hari akhirat akan menyebabkan kita sebenarnya juga beriman dengan para nabi tanpa syak. Sebab tak akan kita tahu tentang perkara-perkara ghaib kalau tidak disebut oleh nabi. Kalau tanpa nabi, kita tak akan tahu bicara Allah di dalam kitab-kitab. Jadi beriman kepada hari akhirat itu natijah akhir.
Yang nak sampai kepada situ perlu melalui keimanan yang lain setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Sebelum kita masuk kepada 5 perbuatan, kita tengok sikit apa yang telah ditanya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita. Ustaz Muhdi kata, seolah-olah pada hadis mati itu mati, ada memberitahu kita bahawa azab bagi orang mukmin tak sama dengan azab orang kafir. Sebab itu mati tidak mati kecuali setelah semua orang mukmin keluar daripada api neraka. Benarkah demikian? Sekali lagi. Seolah-olah pada hadis mati itu mati, iaitu hadis yang dibahasakan oleh Ustaz Muhdi ni, hadis yang saya nyatakan di awal bicara tadi, iaitu Allah Ta'ala akan menjelmakan kematian dalam rupa seekor kambing biri-biri, lalu kambing biri-biri itu akan disembelih. Akhirnya kematian pun disembelih, kematian pun akhirnya mati. Jadi kata Ustaz Muhdi, seolah-olah pada hadis mati itu mati ada memberitahu kita bahawa azab bagi orang mukmin tidak sama dengan azab orang kafir. Azab yang diterima oleh orang mukmin dalam api neraka tidak sama dengan azab yang diterima oleh orang yang tidak beragama Islam dalam api neraka. Tidak sama. Sebab itu kata Ustaz Muhdi, sebab itu mati tidak mati kecuali setelah semua orang mukmin keluar daripada api neraka. Benarkah demikian? Okey. Sebab kalau kematian, betul juga apa yang disebut oleh Ustaz Muhdi, kalau kematian itu disembelih awal, kematian itu telah mati dalam keadaan, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, orang mukmin apabila mereka ada orang mukmin yang mati sebagai seorang Muslim tapi dia jahat, mungkin dia tak sembahyang, mungkin dia banyak buat maksiat, mungkin dia melakukan dosa-dosa besar dan dia tak sempat bertaubat, tapi dia meninggal sebagai seorang yang tidak menyungutui Allah, dia mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah walaupun dia mungkin kaki maksiat. Orang ini berada pada kehendak Allah. Kalau Allah mahu, Allah boleh ampunkan dia. Tapi kalau Allah mahu, dengan keadilan Allah, Allah boleh membersihkan dia terlebih dahulu dalam api neraka. Apabila dia dimasukkan ke dalam api neraka, orang mukmin ini, orang mukmin yang, moga-moga bukan kita, orang lain. Moga-moga bukan kita, Allahumma amin. Ada orang mukmin yang masuk dalam api neraka kerana maksiat yang mereka lakukan. Mereka ini apabila masuk dalam api neraka, mereka akan merasai perit api neraka kali pertama itu. Setelah mereka masuk api neraka, mereka merasai azab api neraka yang sangat dahsyat itu, dan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang mukmin mematikan mereka dalam api neraka. Jadi maknanya sewaktu mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka merasai kengerian api neraka kali pertama dalam hidup mereka, dan itulah kali pertama dan kali terakhir dalam hidup mereka. Mereka kena sekali, mereka menjerit mungkin, mereka sangat merasai azab tersebut. Lalu selepas itu mereka serta-merta dimatikan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu mereka terus dibakar, dibersihkan dalam api neraka dalam keadaan mereka tidak lagi merasai azab tersebut kerana mereka sudah menjadi mayat dalam api neraka. Okey? Adapun orang bukan Islam yang mati sebagai seorang yang bukan Islam, oleh a'yazubillah min zalik, apabila mereka masuk ke dalam api neraka, mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Maksudnya mereka hidup dalam keadaan terus-menerus merasai azab itu selama-lamanya. Maksudnya tidak ada masa untuk mereka itu merasa sekejap untuk tidak diazab. Berbeza dengan orang Islam tadi, mereka mati terus apabila mereka diazab. Apabila sudah sampai kehendak Allah, mayat-mayat orang Islam yang sudah legam, sudah hitam legam, sudah terbakar teruk dalam api neraka ini, diambil oleh Allah Azza wa Jal dan dimasukkan ke dalam satu sungai yang namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Lalu daripada sungai itulah dengan izin Allah, tubuh-tubuh mereka yang tadi itu dah terbakar tumbuh kembali dan kembali segar bugar, dihidupkan semula oleh Allah Azza wa Jal. Lalu mereka pun dimasukkan ke syurga Allah Azza wa Jal. Selepas daripada seluruh orang Islam dalam api neraka dikeluarkan daripada api neraka, barulah berlaku peristiwa pembunuhan kematian. Jadi apa yang difikirkan oleh Ustaz Muhdi itu ada benarnya. Hadis ini
menunjukkan bahawa azab yang diterima oleh orang mukmin tidak sama dengan azab yang diterima oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebahagian kitab dalam sebahagian kitab yang menghuraikan matan Zubab menyatakan ada orang dia di alam kubur diazab disebabkan dosa dia yang tidak diampunkan oleh Allah sewaktu dia masih hidup dengan sebab kejahatan orang tu, lalu dia diazab di dalam kubur. Sebelum dia ke akhirat, semua dosa-dosa dia sudah selesai. Lalu dia sudah bersih. Maknanya dia sudah tidak lagi perlu dibersihkan dalam api neraka. Maknanya orang yang dibersihkan dalam api neraka hanyalah mereka yang dosa-dosa mereka terlalu besar sehingga keberadaan mereka di kubur, yang mereka dibersihkan di kubur sekalipun tidak dapat selesai disebabkan besar dan dahsyat dosa yang mereka lakukan, lalu terpaksa dibersihkan di dalam api neraka Allah wal'iyazubillahi min zalik. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk, nampaknya kita mungkin sempat masuk satu saja daripada 5 amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Kita mungkin masuk kepada amalan yang pertama, iaitu memberikan sedikit kepada seseorang. Okey, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, zakara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi muqaddimatil khisalil khams yardahu mimma razaqahu Allah. Ini yang saya maksudkan tadi. Syekh Abdullah Al-Ghumari sewaktu mengulang hadis yang di atas, beliau menyebut yardahu mimma razaqahu Allah. Kena dah dia ucapan ini akan kena dengan riwayat-riwayat yang disebut oleh para ulama hadis bagi hadis ini. Jadi apa yang disebut di atas tadi iaitu mimma a'tahu Allah berkemungkinan berlaku kesilapan tanpa sedar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Atau mungkin Syekh Abdullah ingin menyatakan bahawa beliau pada peringkat awalnya ingin meriwayatkan hadis secara lafaz, secara makna. Sekarang beliau meriwayatkan pula secara lafaz. Mungkin wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, makna yardahu yu'ti qalila wa 'abbara bil mudari' allazi yufidu tajaddud wal huduth li yufida tajaddud ar-radkha, maafkan saya, li yufida tajaddud ar-radkhi. Tersilap nahwu tu. Ustaz Muhdi kalau dengar mesti marah. Apa ni nahwu salah. Maafkan saya. Li yufida tajaddud ar-radkhi bi tajaddudi ar-rizqi. Fa iza razaqahu Allahu bi mi'ati qirsh radakha minha lil miskin bi qirshin aw qirshain ay aqal min nisabiz zakati wa bi hadhihi nisbati yardakhu min ta'amin aw ghairihi. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebut di permulaan 5 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah menerusi hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar tadi. Nabi sebut yang awalnya adalah yardakhu mimma razaqahullah. Orang itu memberikan sedikit daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, makna ar-radkh, makna yardah dalam hadis tadi, yardakhu. Apa maksud yardah? Yu'ti qalilan. Dia bagi walau sedikit. Dia bagi walau sedikit. Wa 'abbara bil mudari'. Tengok para ulama Allah kalau bincang memang sangat halus. Kenapa Nabi sebut yardah, Nabi tak sebut pun radah? Nabi tak menggunakan fi'il madhi yang maksud telah memberikan, tapi Nabi menyebut dia memberikan. Maksud dia sedang memberikan atau dia akan memberikan. Okey, jadi yardah ni fi'il mudhari', yang fi'il mudhari' memberi maksud sedang atau kadang-kadang digunakan juga untuk bermaksud akan dilakukan. Tapi kalau telah dilakukan dinamakan sebagai fi'il madhi. Jadi kenapa Nabi menggunakan fi'il mudhari', tidak menggunakan fi'il madhi? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, baginda Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan, mentakbir ataupun menggunakan gaya bahasa berdasarkan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang menunjukkan sedang berlaku atau bakal berlaku, yang ia menunjukkan yufidu tajaddud. Fi'il mudhari' ini dia memberi faedah atau dia akan memberikan manfaat kepada kita dari sudut kefahaman bahawa berlaku tajaddud, berlaku silih berganti, silih berganti, dan al-hudus, berlaku berlaku perkara baru
Maksudnya berlaku sini betul berlaku lagi. Berlaku ni. Silih berganti. Dan berlaku al-hudus. Berlaku lagi perbuatan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari'. Tapi kalau fi'il madhi, benda tu dah berlaku. Jadi tak berlaku dah. Dah selesai. Tapi bila guna fi'il mudhari' menunjukkan benda tu sedang berlaku, lepas ni berlaku lagi, lepas ni berlaku lagi, lepas ni berlaku lagi. Jadi kenapa Nabi menggunakan fi'il mudhari'? Kata Syekh Abdullah Al-Umari, untuk menunjukkan kepada kita akan faedah ar-radh, hendaklah silih berganti apabila berlaku silih berganti bagi rezeki. Maknanya setiap kali orang itu dapat rezeki, maka hendaklah orang itu melakukan pemberian walau sedikit. Bukan maknanya sekarang saya dah bagi, okey selesai, lepas tu tak payah akan datang. Bukan. Maknanya apabila saya dapat saja rezeki, keluarkan walau sedikit. Keluarkan sedikit daripada rezeki tersebut untuk diberikan kepada orang lain. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Umari, itulah sebab mengapa Nabi menggunakan fi'il mudhari' untuk menunjukkan benda itu sering berlaku dan terus menerus berlaku. Setiap kali rezeki baru muncul, maka hendaklah berlaku pula pemberian yang baru. Lalu Syekh Abdullah mendatangkan contoh, maka apabila Allah Azza wa Jalla telah merezekikan kepadanya 100 kirsh. 100 kirsh. Kalau di Mesir, kalimah kirsh ni maknanya sen lah. 100 sen. Kalau istilah Mesir maknanya satu wahid junai yusawi mi'at kirsh. 100 kirsh menyamai 1 junai. Maksudnya kalau kita nak fahami berdasarkan bahasa kita, 100 sen menyamai 1 ringgit. Jadi mudah begitu. Jadi kalau seseorang itu direzekikan Allah Azza wa Jalla dengan 100 sen, maksudnya dia telah direzekikan dengan 1 ringgit, radakha minha lil miskin bi kirsh au kirshain. Dia hendaklah memberikan sedikit kepada orang miskin daripada 100 sen itu, dia bagilah 1 sen ataupun 2 sen. Cuma kalau dalam tradisi ataupun adat setempat orang Malaysia, 1 sen tak laku. Okey, kita ambillah contoh lain. Mungkin pada contoh orang Mesir sesuai, ataupun contoh bagi orang Maghribi sesuai. Okey, kita ambil contoh. Kalaulah satu orang tu dapat 100 ringgit. Contoh. Dia dapat rezeki, dia dapat rezeki 100 ringgit. Maka bagilah kepada sesiapa saja, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan, bagi 1 ringgit atau 2 ringgit. Mereka tak perlulah kena bagi sampai 50 ringgit. Kalau bagi boleh juga. Tapi kalau itu dia bagi banyak itu, ia sudah tidak dipanggil ar-radh, dia sudah dianggap satu pemberian yang besar. Bukan semua orang mampu. Lalu Nabi nak ajar kita supaya jangan dalam jiwa kita ni ada sifat kedekut. Bagi, biar kita ni jadi seorang yang sering memberi. Walau sedikit. Jadi kalau kita direzekikan Allah 100 ringgit, keluarkanlah contoh, sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Nabi, bagilah sebagai contoh daripada 100 ringgit tu, bagi RM1 atau RM2. Okey, Semudi kata mungkin contoh ni masa genis zaman Maulana, masa genis zahab ni. Okey, memang di Mesir dulu dia ada istilah genis zahab. Satu duit besar tu tapi emas. Emas. Besar duit koin tu tapi besar-besar begini tapi emas tulis. Dipanggil junaih zahab. Junaih dahab kalau ikut istilah Mesir. Dan tak mustahil apa yang disebut oleh Ustaz Muhdi, kerana Syekh Abdullah Al-Umari sewaktu menulis kitab ini, masa tu duit Mesir memang mahal. Bahkan generasi awal dulu sewaktu pergi ke Mesir, mereka mendapati duit Mesir lagi mahal daripada dolar. Duit Mesir lagi mahal daripada dolar. Tapi hari ini duit Mesir dah jatuh teruk. Semoga Allah Ta'ala mengangkat kembali segala mata wang orang Islam. Allahumma amin. Okey. Jadi daripada RM100 contohnya, keluarkanlah untuk orang miskin, bagi kepada orang miskin RM1 atau RM2. Maknanya tak luak pun, daripada 100 tu keluar RM1, RM2, tak luak pun. Maksud dia, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu lebih kurang, pemberian itu lebih kurang daripada nisab bagi zakat. Kalau zakat, kalau kita ada wang yang sampai kepada had zakat, kita perlu bagi nisab, kita perlu mengeluarkan zakat. Dia punya kadar nisab dia iaitu 1/40, iaitu 2.5%. Jadi kalau kita ada
Kalau 1/40, kalau kita ada RM40 contoh, kita kena keluarkan RM1. Kalau kita ada RM80, kita kena keluarkan RM2. Kalau kita ada 100, maknanya kita kena keluarkan berapa tu? Saya matematik lemah pula Sekejap kira sekejap. 2.525 RM2.5 ke? Ke berapa? Salah pula lemah matematik ni. Okey, maknanya okey. RM2.5 Maknanya kalau ikut nisab zakat, tapi RM100 zaman sekarang tak kena zakat Tapi katakanlah RM100, katakan pada satu zaman akan datang menyamai kadar yang wajib keluar zakat. Jadi daripada RM100, kalau ikut nisab dia 1/40, maknanya kena keluar RM2.5. RM2.50. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ar-radhu ni maksud dia pemberian yang lebih kurang daripada kadar zakat. Maksudnya kalau kadar zakat, kalau kita ada RM100, kalaulah RM100 itu menyamai 20 dinar, katakanlah mana tahu satu hari nanti duit ringgit mendadak naik, RM100 menyamai 20 dinar, katakan 20 dinar emas, maka ketika itu daripada RM100 wajib dikeluarkan RM2.50. Okey, maknanya ar-radhu pula yang dimasukkan dalam hadis lebih kurang daripada kadar nisab. Itu Syekh Abdullah mendatangkan contoh, iaitu sebanyak RM1 atau RM2, iaitu pemberian yang sedikit amat lebih sedikit daripada nilai kadar zakat. Okey, itu yang dimasukkan oleh Syekh Abdullah. Wa bihadhihi nisbah yardahu min ta'amin aw ghairihi. Bukan takat duit, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, selain daripada duit, orang yang dapat rezeki berupa makanan atau selain daripada makanan, dia pun bagi jugalah. Kalau dia dapat makan, katakan dia dapat pemberian, ada orang dia kebetulannya dia dapat rezeki, dapat nasi Hadramaut, nasi mandi, banyak, bagilah sikit barang sesuap dua kepada kawan-kawan. Kalau dia tak nak bagi semua pun, kalau dia tak nak kongsi dengan orang lain pun, kurang-kurangnya bagi sikit ayam, bagi sedikit. Ini sebenarnya Nabi nak ajar kita jangan jiwa kita ni terikat dengan harta. Contoh kalau kita naik Uber kan, kalau zaman sekarang kita naik Uber, kita naik Grab ke. Kalau di Mesir Uber, di Malaysia naik Grab. Katakan tambang tu sepatutnya RM7 je. Apa salahnya bagi RM8? Apa salahnya lah bagi je RM10. Lebih RM2 pun. Selain daripada kita dapat menggembirakan hati sesama manusia, kita juga dapat mengamalkan ar-radhu, mengamalkan ar-radhu yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Okey. Ada lagi perbahasan tentang ar-radhu, tapi jam sudah menunjukkan 4.10. Jadi saya kira mungkin setakat ni dahulu kita bicara tentang perbahasan tentang ar-radhu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung sikit lagi tentang ar-radhu yang Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan bahawa ar-radhu ni satu benda yang perincian-perinciannya yang lain, apa dia tentang ayat Qurannya macam mana, bagaimana konsep-konsep ar-radhu dalam pembahagian harta pusaka. InsyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan akan datang sekiranya ada umur, InsyaAllah, untuk kita meneliti lagi apakah perincian-perincian yang menarik yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari mengenai isu ar-radhu. Dan kita ada lagi selain daripada ar-radhu, kita ada 4 lagi perbuatan yang setiap satu itu menyebabkan pelakunya dibawa oleh Allah dengan rahmat Allah ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, moga-moga dengan kita mendengar hadis ini, kita tulis dalam kita punya diari, tulis dalam kita punya catatan, ini adalah amalan yang saya juga mesti lakukan. Dan saya sangat-sangat optimis dalam hidup kita pernah melakukan amalan ini. Yang kita buat itu atas dasar kerana Allah Azza wa Jalla. Saya sangat optimis mana-mana orang Islam mesti dia secara akhlaknya, walau dia macam mana sekalipun, mesti dia akan bagi juga walau sedikit untuk orang lain. Dan ini adalah satu berita gembira kepada kita semua, insya-Allah, bahawa kita semua tanpa berkecuali akan ke syurga Allah Azza wa Jal. Yang paling penting, terus kekal istiqamah dengan iman, dan moga-moga kita semua tanpa berkecuali, kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, seluruh zuriat kita dan seluruh zuriat mereka sampai ke akhirat, sampai ke akhir zaman,
kita mohon kepada Allah, jangan seorang pun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Biarlah seluruh daripada kita sampai seluruh cucu cicit zuriat kita sampai ke akhir zaman, tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah, tidak ada seorang pun yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Semoga semua kita akan gembira bersama-sama di syurga Allah Azza wa Jalla kelak. Allahumma amin. Terima kasih para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan melihat lagi perbahasan berkenaan ar-radhu dan 4 perbuatan yang berbaki, lalu menjadikan kalau selesai kita bicara 5 perbuatan yang dibincangkan oleh hadis riwayat Sayyidina Abu Zar ini, maknanya kita sudah mempelajari 10 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Kita ada lagi 30 amalan yang akan didedahkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jalla. Semoga diberkati Allah. Terima kasih semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang bahagia dengan hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata seorang penyair, ahlul hadisi humu ahlul rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Sesungguhnya orang yang sentiasa bersama dengan hadis Nabi, pemuka-pemuka hadis itu, orang yang sentiasa bergeluman dalam hadis itu, mereka adalah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan batang tubuh baginda Nabi, kerana kita tak sezaman dengan Nabi, mereka bersahabat dengan lafaz-lafaz Nabi, bersahabat dengan nafas-nafas kalam baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga kita terus menerus rasa gembira berada di dalam nafas mulia Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga ini tanda bahawa kita satu hari nanti akan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Allahumma amin. Itu saja daripada saya. Moga-moga diberkati Allah semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan selawat yang digubah daripada salawat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.